Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi subjek pembangunan organisasi GMGM 3064, kumpulan kami telah mengambil KPTM Kuantan sebagai organisasi yang untuk dikaji. Pengenalan pembangunan organisasi. Definisi pembangunan organisasi adalah satu sistem pengetahuan sains tingkah laku untuk pembangunan terancang dan pengukuhan strategi, struktur dan proses organisasi untuk meningkatkan keberkesanan organisasi. Pembangunan organisasi adalah satu usaha terancang antara seluruh organisasi yang diuruskan dari atas. Pembangunan organisasi adalah usaha untuk memfokuskan kepada peningkatan keupayaan organisasi melalui penjajaran strategi, struktur organisasi, ganjaran dan proses pengurusan. Ia adalah bidang antara disiplin yang disokong oleh sains yang berakar umbi dalam bidang psikologi, budaya, inovasi, sains sosial, pendidikan dewasa, pengurusan sumber manusia, pengurusan perubahan tingkah laku organisasi dan analisis dan reka bentuk penyelidikan dan lain-lain. Bagi organisasi KPTM Kuantan, Kolej Politeknik Mara merupakan sebuah anak syarikat milik penuh Majlis Amanah Rakyat Mara. Jadual menunjukkan sejarah dan perubahan evolusi yang berlaku di Kolej Politeknik Mara hingga kini. ISO 9001 kesamaan 2015 merupakan sebuah sistem pengurusan kualiti yang mempunyai garis panduan kepada organisasi untuk membangunkan jaminan kualiti. Berdasarkan gambar raja kita boleh tengok daripada tahun 1983 sehingga sekarang perubahan Kolej Politeknik Mara dan evolusinya. Assalamualaikum. Kaedah diagnosis yang kami gunakan di peringkat organisasi adalah dengan melihat rekod organisasi dan data arkib dengan merujuk kepada carta organisasi KPTM yang kami perolehi daripada laman web KPTM Kuantan. Melalui maklumat tersebut, kami dapat memahami dengan lebih jelas dari segi aspek pengurusan dan juga hierarki kepimpinan di KPTM Kuantan. Kami juga merujuk pada laporan pelanggan dan pembekal bagi mengetahui jika terdapat keperluan dan juga masalah yang boleh membantu dalam meningkatkan perkhidmatan. Di peringkat kumpulan pula, diagnosis yang kami lakukan adalah dengan menyelidik kerjasama berpasukan di KPTM sama ada wujud kerjasama dalam kumpulan kerja tersebut. Kami memahami bahawa dengan adanya kerja berpasukan, proses kerja akan menjadi lebih lancar dan meningkatkan prestasi jabatan. Kami juga merujuk kepada carta organisasi setiap jabatan bagi mencari maklumat berkenaan tempoh, perkhidmatan kaki tangan dan impaknya kepada jabatan. Seterusnya adalah diagnosis di peringkat individu di mana kami menyediakan soalan-soalan berkaitan tahap kepuasan kerja dan amalan ISO dalam tugas-tugas seharian kepada kaki tangan. Melalui kaedah ini, kami akan dapat mengenal pasti masalah-masalah yang wujud di peringkat individu. Secara terperincinya, diagnosis yang kami lakukan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan respon bagi mengenal pasti wujudnya proses dua hala di antara pihak pengurusan KPTM Kuantan dengan ahli organisasi. Selain dari itu, tujuan diagnosis dilakukan adalah untuk mengenal pasti apakah perubahan yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan KPTM Kuantan dalam usaha memajukan organisasi dan prestasi kaki tangannya, dan seterusnya mengawasi atau memantau usaha-usaha perubahan tersebut bagi mengambil tindakan pembetulan sekiranya perlu. Di peringkat kumpulan pula, tujuan diagnosis dilakukan adalah untuk mengetahui tahap kerjasama dan kesepakatan di kalangan mereka dalam menyelesaikan isu yang berkait dengan pekerjaan mereka dengan matlamat menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Sementara diagnosis di peringkat individu pula merujuk pada kaki tangan atau ahli jawatan kuasa adalah untuk mengenal pasti prestasi dan kepuasan pekerja di mana hasil dari diagnosis tersebut pihak pengurusan dapat membuat perubahan-perubahan yang perlu dan yang bersesuaian dari aspek pengurusan sumber manusia dan pembangunan diri kaki tangan. Dalam melaksanakan diagnosis berkenaan amalan penggunaan sistem ISO di kalangan kaki tangan KPTM Kuantan ini, maklumat-maklumat tentang organisasi dan kaki tangan akan diperolehi melalui
rekod serta arsip KPTM Kuantan, laman web rasmi KPTM Kuantan serta menerusi soal selidik di mana soalan-soalan tentang latar belakang kaki tangan, organisasi KPTM Kuantan, kumpulan kerja dan individu atau kaki tangan akan diajukan. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan terangkan bagaimana kami telah menjalankan proses analisis data. Di bawah proses ini kami mempunyai dua kaedah, iaitu kaedah kuantitatif dan juga kaedah kualitatif. Okey, kaedah kualitatif ni adalah merupakan hasil pemerhatian di mana huraian detail tentang keadaan, peristiwa, interaksi dan juga tingkah laku yang diamati di lapangan. Yang kedua, hasil pembicaraan. Ini maksudnya kutipan langsung daripada pernyataan orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan juga pemikiran mereka dalam kesempatan untuk menemu bual. Dan yang ketiga, bahan bertulis, iaitu seperti petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rakaman dan juga kes sejarah. Okey, untuk kami kali ini kami telah menggunakan analisis kandungan di mana kami mendapatkan maklumat-maklumat penting untuk assignmen kami ini di organisasi KPTM Kuantan dengan mengambil daripada sumber yang sahih lah, daripada laman web rasmi KPTM Kuantan. Seterusnya kaedah kuantitatif. Bagi melengkapkan tugasan ini kami telah melakukan kaji selidik menggunakan Google Form, di mana kaedah ini lebih cepat, mudah dan senang untuk kami laksanakan. Daripada sasaran kami seramai 45 orang staf dan akademik, kami telah berjaya mendapat 28 orang untuk mengisi borang kaji selidik. Dan hasil daripada kaji selidik tersebut, kami telah membuat maklum balas diagnosis berkaitan organisasi KPTM, kumpulan KPTM dan juga individu KPTM. Dan kami juga melalui kaji selidik tersebut kami mendapat mengenal pasti masalah dan juga maklum balas berkenaan dengan sistem SPK dan juga cadangan-cadangan untuk penambahbaikan sistem pengurusan kualiti SPK di KPTM Kuantan. Okey, ini adalah borang kaji selidik yang telah kami edarkan kepada kaki tangan bukan akademik di KPTM Kuantan untuk diisi, dan alhamdulillah kami telah berjaya memperolehi 28 data. Berpandukan kepada diagnosis yang dibuat, terdapat 4 isu. Yang pertama adalah isu manusia. Bagi mencipta kemahiran dan pengahlian sumber yang cekap dalam KPTM Kuantan, staf perlu diberi peluang untuk melakukan kerja yang berbeza dari semasa ke semasa serta membuat pusingan tugas setiap 5 tahun bagi menambah ilmu pengetahuan kepada staf tersebut. Isu yang kedua adalah isu teknostruktural. Teknostruktural ini adalah gabungan dua perkataan iaitu teknologi dan struktur. Terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh diambil oleh KPTM Kuantan dalam melestarikan pengoperasian organisasi. Contohnya, para pensyarah yang akan mengajar berkaitan sains sukan, mereka perlu didedahkan kepada latihan dan kursus berkaitan sukan dan silibus pengajaran mereka. Isu yang ketiga adalah isu sumber manusia. Sumber manusia ini dilihat dari segi penilaian prestasi dan pencapaian mereka dalam pelaksanaan kerja. Kaki tangan KPTM Kuantan merasakan permasalahan dalam kurangnya penyediaan tahap penilaian prestasi dan penyediaan kemudahan sistem kerja. Selain itu, KPTM juga harus meningkatkan tahap keprihatinan dengan memberi ganjaran yang setimpal dengan usaha yang telah dilakukan oleh kaki tangan mereka. Isu yang terakhir adalah isu strategik. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh diketahui dalam mencari isu strategik ini. Dalam peroperasian KPTM Kuantan, pihak pengurusan perlu mengetahui dari segi pasaran atau sasaran pelajar yang ingin masuk dan belajar di KPTM. Selain itu, pengurusan KPTM Kuantan juga harus menentukan kelebihan dan kekurangan serta kos yang terlibat secara langsung untuk menjana keuntungan organisasi. Seterusnya adalah cadangan intervensi perubahan dan pelaksanaan. Terdapat 3 intervensi yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah kesediaan untuk berubah. Dalam memastikan KPTM Kuantan mempunyai tenaga pakai yang mencukupi,
mereka perlu mempunyai kesediaan untuk membuat perubahan dalam pengoperasian mereka. Ini boleh dipertingkatkan melalui program peningkatan kemahiran teknikal serta penambah bilangan staf yang mempunyai pensijilan yang berkaitan kepakaran mereka. Yang kedua adalah kemampuan untuk berubah. Sebagai organisasi yang berasaskan pendidikan dan menjadikan pelajar sebagai pelanggan, mereka perlu membuat perancangan dalam membentuk pengetahuan dan kemahiran tertentu. Sebagai pekerja organisasi dalam pendidikan, pengusaha KPTM Kuantan dan para pekerja perlu membuat perubahan dan memimpin perubahan dalam pengoperasian mereka selari dengan kemajuan dalam bidang pendidikan masa kini. Yang terakhir adalah kemampuan ejen perubahan. Dalam konteks organisasi ini, ejen perubahan merupakan ahli pengurusan sebuah organisasi. KPTM Kuantan perlu mempunyai ahli pengurusan kemahiran dalam semua bidang yang bersesuaian dengan operasi KPTM. Selain itu, kemampuan ejen perubahan ini perlu bersedia meminta pertolongan dari pihak lain dalam melaksanakan intervensi-intervensi yang di luar kemampuan mereka. Halangan perubahan. Kekurangan ahli dalam melaksanakan sistem SPK menjadi halangan kepada permulaan untuk melaksanakannya. Selain itu, ahli-ahli yang terlibat juga kurang kefahaman ke atas perjalanan sistem di dalam organisasi. Selain itu, dalam sistem SPK juga, proses dokumentasi yang rumit juga boleh membebankan kaki tangan dan mengambil masa yang panjang untuk pihak pengurusan dan kaki tangan memahami. Tiada kerjasama daripada kaki tangan juga menjadikan sistem ini rumit dilaksanakan. Ini adalah disebabkan pelaksanaan sistem ini mempunyai hubung kait di antara seorang kaki tangan dengan kaki tangan yang lain. Halangan yang seterusnya adalah dari segi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara kerja, nilai dan tingkah laku dalam organisasi. Ia sukar diubah disebabkan menjadi amalan seharian kaki tangan di dalam organisasi. Kekurangan latihan juga menjadi penghalang kerana SPK melibatkan sistem yang rumit dan kaki tangan kurang memahami dan masalah akan timbul bila melaksanakannya. Dan halangan yang terakhir adalah pemahaman kenapa perlunya audit dalaman dilaksanakan di dalam sistem SPK. Ramai yang berpendapat audit dalaman tidak memberi nilai tambah kepada organisasi, ambil masa yang lama dan tiada ganjaran atau pengiktirafan kepada juru audit. Tindakan mengatasi halangan perubahan. Untuk mengatasi halangan-halangan perubahan intervensi di KPTM Kuantan adalah yang pertama, komitmen daripada keseluruhan organisasi adalah penting untuk memastikan intervensi ini berjaya. KPTM boleh melaksanakan penyelidikan tentang sistem kualiti ini agar selari dengan visi, misi dan matlamat organisasi. Selain itu, perbanyakkan program latihan yang melibatkan sistem SPK untuk mempertingkatkan kefahaman dan kemahiran kaki tangan. Sekiranya terdapat perubahan prosedur dalam sistem, pihak pengurusan bertanggungjawab untuk membuat makluman kepada kaki tangan. Kaki tangan juga bertanggungjawab untuk memastikan intervensi ini berjalan lancar dengan menghadiri latihan yang disediakan dan bersedia untuk menerima perubahan. Dan yang terakhir adalah organisasi dan kaki tangan perlu memahami pendekatan di dalam audit dalaman kerana ia berkesan untuk penambahbaikan untuk isu-isu yang berlaku di dalam organisasi. Okey, bagi kesimpulan kajian yang telah kami buat di Kolej Politeknik Mahara Kuantan, didapati bahawa pembangunan organisasi ialah satu proses pendekatan atau kaedah yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam sesebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Dengan penerapan nilai-nilai, idea-idea baru yang lebih signifikan agar organisasi berkembang ke arah yang positif dan maju. Matlamat dan pencapaian telah dikaji seperti Kolej Politeknik Mahara Kuantan ini didapati bahawa sistem pengurusan kualiti SPK
yang dibuat berjaya mengubah keseluruhan organisasi dan berjaya memastikan keperluan organisasi dicapai selain mengikut visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistem pengurusan kualiti SPK memainkan peranan penting dalam menyediakan pelbagai inisiatif untuk membangunkan sistem kerja yang holistik bagi mencapai matlamat organisasi secara keseluruhannya. KPTM Kuantan akan menjadi IPTS setanding lain bukan sahaja di peringkat negeri, malah di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.